sesi taklimat lah. Dalam surat tu ada 2 surat, saya hantar ada 2 surat. Satu kepada pejabat pengeluar, saya tajuk surat tu ialah mesyuarat. Sebenarnya saya memang ada sikit benda nak bincang lah dengan pejabat pengeluar, tapi tak apa, sebab saya nak buat juga taklimat ni dengan pihak-pihak dengan agensi yang menjaga pintu masuk, termasuk Makis lah. Jadi saya ada satu surat lagi pemakluman, sebab masa kami ada perbincangan dengan Makis itu hari, dia minta kita keluarkan satu surat pemakluman dan juga kita buat taklimat lah. Jadi ada 2 surat. Untuk Makis saya ada hantar, untuk Makis Sabah Sarawak saya ada hantar satu surat pemakluman yang kita akan laksanakan e-Faito ni, dan juga jemputan untuk taklimat hari ni. Untuk pejabat pengeluar sebenarnya kita nak buat mesyuarat sikit lah, ada benda nak bincang, tapi tak apa, tu lain kali lah. Jadi hari ni yang kita nak buat pada hari ni ialah berkaitan dengan kita nak bagi satu taklimat lah, benda yang kita akan buat sekarang ni yang telah pun dilaksanakan, yang kita akan teruskan untuk CJ Phytosanitasi kita, import dan ekspor. Terima kasih hari ni sebab Encik Rizwan ada, Encik Faiz ada. Encik Rizwan ialah project owner untuk ISET ni. Encik Rizwan daripada Dagang Net. Encik Faiz ialah saya rasa programmer kot untuk projek ni, jadi dia tahulah, dia sangat faham lah dengan sistem ni, sistem ISET ni. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, inilah platform yang sesuai lah nak tanya sebelum kita laksanakan e-Faito Malaysia dan juga e-Faito live test. Jadi sedikit background lah CJ Faito kan. Jadi program sebenarnya Malaysia ni telah pun ada inisiatif nak buat e-Faito ni lama dah. Masa kita buat MyFaito tu kita ada nak ada vision untuk buat e-Faito pada tahun 2012. Tapi projek itu macam masa tu belum pick up lagi lah. Masa tu ICC lah, International Computing Center kan, dia pun tak terlibat dalam projek e-Faito ni. Jadi masa 2012 tu projek e-Faito ni belum ada pick up lagi lah. Tak banyak negara yang buat. Masa tu masih lagi tengok negara-negara yang nak champion kan. Masa tu saya tengok rekod-rekod yang lama kan. Negara-negara yang cuba nak champion e-Faito ni, Australia, New Zealand, United States. Dia macam, jadi ada banyak standard yang digunakan. Jadi macam dia jadi macam bilateral juga. Tapi selepas tu bila IPCC ada inisiatif dia, itu yang kita baru nampak keserangan. Saya terangkan dan tuan pun saya rasa sedia maklum. Pertama sekali penggunaan e-Faito ni dia lebih selamat, dia cepat dan mengurangkan kos. Macam mana mengurangkan kos? Ini penting ni sebab kita nak berubah daripada CJ Phytosanitasi kertas kepada e-Faito. Mungkin ada penolakan ataupun sedikit sukar untuk kita meyakinkan lah kepada pengeksport kita untuk balik daripada CJ Phytosanitasi kertas kepada CJ e-Faito. Jadi kalau kita nak cakap daripada segi kos, selama ni dia hantar menggunakan courier tu pun satu kos, masa pun satu kos, kehilangan satu kos, delay satu kos, kena tahan di pelabuhan pun satu kos. Jadi banyak kos yang dapat kita kurangkan dengan penggunaan e-Faito ni. Apa tu e-Faito? E-Faito ni dalam bentuk macam ni lah, dia dalam bentuk XML. Dia bukanlah macam email, dia bukan macam WhatsApp, dia bukan message dan sebagainya, dia dalam bentuk XML. Ini nanti saya akan tunjuk lebih jelas lah dalam slide-slide seterusnya. Jadi inilah paparan untuk IPPC punya dashboard. Ini admin console lah, tapi ni mungkin tak ramai yang akan terlibat, jadi saya tak akan terangkan lebih lanjut berkaitan dengan admin console IPPC ni sebab tak ramai yang akan terlibat. Cuma tuan-tuan kena faham inilah bendanya, dia akan melalui IPPC hub ni. Ni rupanya kan adalah dia punya kod-kod dan sebagainya. Jadi dalam sehingga 31 Julai, status e-Faito ni di dunia sebanyak 82 buah negara yang telah pun join IPPC hub ni, dan 82 buah negara telah pun bertukar-tukar sijil phytosanitasi. Jadi banyaklah negara yang kita hantar barang pun. Kalau tengok kat sini US ada, Australia,
banyaklah negara-negara yang kita ada peluang untuk kita hantar sijil kita dalam bentuk e-Phyto. Inilah kita pun tak nak terlalu ketinggalan lah berbanding dengan negara-negara lain. Kalau kita tengok dalam konteks Asia, Indonesia, Philippines kan, itu semua negara-negara yang telah pun bertukar-tukar e-Phyto. Kalau tengok kat peta itulah. Jadi kita tak naklah ketinggalan dan kita nak juga menyediakan kemudahan lah. Kita facilitate trade kan, kita memudahkan perniagaan. Jadi ini salah satu perkhidmatan yang kerajaan sediakan lah untuk pengusaha-pengusaha, pengeksport, pengimport Malaysia ni. Projek ni sebenarnya dah lama. e-Phyto ni kita memang dah lama dah kita buat, cuma yalah perjalanannya agak panjang, melibatkan berbagai pihak, lepas tu keputusan-keputusan yang berubah-ubah kan, menyebabkan kita lambatlah dapat melaksanakan projek ni. Kalau tengok daripada 2011 lagi kita memang dah ada inisiatif ni. 2012 kita dah buat sistem MyPhyto dan e-Phyto. Lepas tu 2018 dengan kerjasama Sabah dan Sarawak, DOE Sabah dan Sarawak, kita dapat seragamkan sistem MyPhyto kita untuk digunakan di seluruh Malaysia. Ini sangat penting sebab bila kita cakap e-Phyto, kita tak cakap e-Phyto Semenanjung, kita cakap e-Phyto Malaysia. Termasuklah Sabah dan Sarawak. Terima kasih banyak. Ini satu milestone yang besar juga. Kita dapat gunakan sistem MyPhyto di seluruh Malaysia. Pada 2021, kita telah pun membuat peningkatan sistem kepada sistem MyPhyto kita untuk menggunakan, sebab kita develop sistem kita ni dah lama. MyPhyto sistem ni kita develop tahun 2011. Masa tu versi yang kita gunakan versi lama. Masa tu 1.1 kot. Tapi dalam tempoh tu ada banyak perubahan telah berlaku dan pada tahun 2021 kita telah buat enhancement lah pada sistem ni. Jadi semua pun dah terlibat. Saya yakin semua dah tahu enhancement yang telah dilaksanakan ni. Kita tengok sistem MyPhyto kita ada benda-benda yang penambahbaikan, ada benda-benda yang macam lagi restrict kita punya kerja pun ada. Saya faham yang tu pasal treatment, pasal unit, pasal ada banyak benda. Tapi itulah, kita ikut standard yang telah ditetapkan di peringkat antarabangsa. Pada tahun 2022, ini pun satu milestone besar juga, kita telah berjaya integratekan sistem kita MyPhyto ke National Single Window. National Single Window ni saya akan tunjukkan apa bendanya kejap lagi. Apa itu National Single Window yang kita akan gunakan. Dan insyaAllah hari ni kita lah pada 1 Ogos 2023. Ini milestone yang sangat besar yang kita akan laksanakan insyaAllah hari ni. Inilah gambaran, inilah macam mana rupa bentuk National Single Window lah. National Single Window ni dia melibatkan beberapa komponen. Komponen yang paling penting untuk National Single Window ialah DNT Insert Hub yang kat bulat tu. Bulat tu ialah DNT Insert Hub yang telah dibangunkan oleh pihak DNT. Ini ialah komponen paling penting lah untuk National Single Window ni. Jadi kalau tengok kat situ, ada beberapa sistem lain yang membekalkan data kepada Insert Hub ni. Yang pertama sekali, sistem MyPhyto akan membekalkan data untuk sijil-sijil phytosanitasi ekspor. Dia akan bekalkan ke Insert Hub. Insert Hub ni akan hantar kepada mungkin IPPC Hub ataupun Asian Single Window. Lepas ni ada satu graf, ada satu carta lagi yang lebih jelas. Ini kalau kita tengok dekat mana kita akan boleh tengok sijil phytosanitasi ni untuk import dan juga ekspor, kita boleh tengok di Insert Hub ni. Kita tak boleh tengok dekat IPPC Hub ke atau Standard Single Window ke. Mana kita nak tengok, kita akan tengok dekat Insert Hub ni. Ini saya akan tunjukkan macam mana rupanya kejap lagi. So ini pengenalan dia. Secara ringkas dia, projek ni projek lama dah yang kita telah laksanakan satu jangka masa yang panjang lah untuk kita sampai ke milestone yang kita sampai ke tahap ni lah. Kita sampai ke tahap kita melancarkan sistem e-Phyto Malaysia ke production punya environment. Sistem ni sangat penting sebab banyak negara yang telah pun berubah daripada sistem sijil phytosanitasi fizikal
kepada sistem elektronik dan kita kena mampu untuk menerima dan menghantar e-Faito ni. Saya percaya Makis ada banyak isu dengan e-Faito ni sebab kalau tengok sebelum ni tiba-tiba South Africa, India, baru ni Ivory Coast ada hantar sijil-sijil elektronik kan, dan kita tak boleh nak tengok sijil elektronik tu. Inilah kepentingannya projek ni. Jadi saya pergi kepada part pertama, ini melibatkan sijil fitosanitasi ekspor. Setakat ni ada apa-apa soalan tak sebelum saya masuk ke sijil fitosanitasi ekspor? Sekejap saya nak tengok kehadiran sikit. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak teruskan pembentangan saya ni. Apa tu, kalau sebab hari ni kita ada pegawai-pegawai daripada DNT. Kalau pegawai, kalau Cik Rizwan ataupun Cik Faiz nak tambah apa-apa penerangan yang berkaitan, boleh lah, boleh, tak ada masalah. Okay, saya sambung balik pembentangan ni kalau tak ada apa-apa soalan. Okey, kita pergi kepada part yang pertama. Bahagian pertama ialah sijil fitosanitasi ekspor outgoing. Macam mana flow untuk sijil fitosanitasi ekspor ni? Dia akan bermula dengan pemohon. Ini lebih kepada Jabatan Pertanian lah, lebih kepada pejabat-pejabat pengeluar lah. Dia akan bermula daripada pemohon. Pemohon akan gunakan sistem MyFITO untuk membuat permohonan. Sistem MyFITO akan menghantar kepada National Single Window yang terdiri daripada ISEHUB dan Malaysian Nation Hub, DNT Nation Hub lah. Dan daripada National Single Window ni, dia akan hantar sama ada kepada IPPC FITO Global Hub ataupun ASEAN Single Window. IPPC dia ada dua hub yang kita akan gunakan bergantung kepada negara yang kita akan hantar. Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab satu ialah kita ada persefahaman lah di kalangan negara-negara ASEAN. Kita ada satu inisiatif di bawah negara-negara ASEAN yang nak membangunkan satu ASEAN Single Window. Jadi ASEAN Single Window ni bukan setakat e-Faito je. Kalau Makis mungkin lebih tahulah sebab dia terlibat dalam banyak sijil kan. Bukan setakat e-Faito, dia akan melibatkan e-animal health, dia akan melibatkan sijil kesihatan, dia akan, yang saya cakap tadi, dia akan ditukarkan melalui satu National Single Window yang telah dibangunkan oleh DNT. Jadi itulah, dia akan jadi mudah lah untuk kita punya pengeksport, pengimport, pengusaha-pengusaha ni dia akan jadi lebih mudah lah sebab dia digabungkan di bawah satu National Single Window. Jadi kalau untuk negara-negara selain daripada ASEAN, dia akan berhubung melalui IPPC FITO Global Hub. Ini dia rupa dia. Jadi kat sini, kat mana kita nak tengok sijil fitosanitasi? Bila kita dah hantar e-Faito dekat ISEHUB ni lah. Maknanya kalau kata Makis, DOH Sabah atau DOH Sarawak dekat pintu masuk tu nak tengok e-Faito untuk ekspor ni, dia boleh tembak dekat ISEHUB. Okey, ini flow untuk ekspor. Jadi saya nak tunjukkan screenshot yang saya dah buat sebab inilah benda yang saya nak sampaikan hari ni. Sebab kita, tadi saya dah cakap kan, kita nak mulakan live test ni. Sebab dia bukanlah serentak. Apa yang kita nak buat sekarang ni ialah bila kita go live hari ni, kita bukan terus buat untuk semua negara. Kita nak juga test sistem kita. Cuma untuk test sistem kita ni, kita telah pilih United States lah untuk kita buat live testing ni. Kita dah buat testing dengan US dalam staging environment. Dia bukan production lah, dia dalam website yang cubaan kan. Tapi hari ni kita nak deploy ke production environment dan kita nak buat live test. Jadi ini yang penting saya nak terangkan kepada terutama pejabat-pejabat pengeluar lah, apa yang kita kena buat untuk memastikan sijil kita ni boleh dah hantar dalam bentuk e-Faito ke dalam kes ni United States lah. Okey, ini flow dia. Tuan-tuan boleh
nampaklah macam mana sijil tu dijana dan dihantar ke IPPC dan juga terus kepada negara-negara pengimport. Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita buat permohonan, macam mana kita buat proses semua tu, tapi dia bukanlah semua step sebab saya faham, saya percaya semua pejabat pengeluar dah biasa dah dengan sistem MyFITO, jadi saya tak adalah nak tunjuk semua step. Tapi untuk Makis mungkin Makis tak biasa dengan sistem ni, saya tunjuk jugalah. Okey, inilah laman web sistem MyFITO Malaysia lah. Untuk dia ada dua website, satu untuk pegawai, satu untuk pengeksport. Alamat laman web untuk pegawai ialah myfito.gov.my/pv2022. Ini yang kita buat masa announcement tu kan, kita tukar jadi PV lah. Lepas tu untuk pengeksport myfito.gov.my/ev2022. Jadi saya tunjukkan dulu untuk permohonan, macam mana pengeksport buat permohonan. Ini pun penting juga, mungkin ada setengah-setengah pejabat pengeluar tak biasa buat re-export kan. Jadi untuk contoh hari ni saya nak ambil CJ Phytosanitasi re-export sebab dia ada semua elemen yang saya nak, yang perlu tuan-tuan tahu untuk kita hantar e-Phyto ni. Okey, ini ialah laman web untuk eksporter membuat permohonan. Jadi untuk contoh ni saya membuat permohonan CJ Phytosanitasi re-export. Jadi kalau kita tengok dekat section 1, tujuan permohonan ni kita telah tandakan sebagai re-export. Jadi ini macam isikan produk, kuantiti dan sebagainya. Untuk CJ Phytosanitasi ni saya masukkan juga treatment. Treatment yang kita gunakan fumigation untuk metabromide. Okey, untuk re-export kan, untuk re-export mestilah tempat asal dia bukan Malaysia lah, bukan Malaysia. Jadi untuk contoh ni saya letakkan Zambia lah. Saya letakkan Zambia. Ini pun penting juga tuan-tuan sebab setengah-setengah CJ Phytosanitasi ni panjang, dia punya nombor CJ Phytosanitasi itu dia tak muat dalam ruangan yang kita sediakan. Kita masukkan dekat sini. Biasanya saya akan masukkan dekat ruangan additional information ni untuk CJ Phytosanitasi asal lah. Sebab untuk re-export dia kena ada CJ Phytosanitasi negara asal kan. Okey, seterusnya kita telah uploadkan dua dokumen ke dalam CJ Phytosanitasi ni. Yang pertama sekali ialah CJ Phytosanitasi negara asal sebab ni re-export. Yang kedua sebab dia ada fumigation tadi, kita kena uploadkan juga CJ rawatan kuarantin. Untuk fumigation lah, kita ada sijil kan. Bila buat rawatan dia keluarkan sijil. Maaf, tak ada suara tuan. Suara tak keluar. Dah lama ke? Tak, sekejap je. Baru-baru je. Baru je. Allah Akbar. Okey, terima kasih. Sekarang dah ada suara Dah tuan, ada. Ada, slide yang tak ada. Slide sekejap. Saya stop dulu. Terima kasih ya kalau sebab saya seorang je, saya tak perasan ada ke tak ada. Terima kasih. Oh, ini tak boleh, dia tak boleh share. Dia tak boleh share the whole screen Dia kena share window setakat ni okey ke? Saya setakat ni penerangan saya okey ke? Boleh faham ke? Okey, dah nampak slide kan? Saya tengok saya ada slide lah. Kat mana tadi Ini okey? Ke dah tadi tak ada juga? So okey, saya sambung je. Jadi untuk CJ Phytosanitasi re-export ataupun CJ Phytosanitasi kan, kita kena attachkan dokumen-dokumen yang berkaitan lah.
yang untuk kes ni kita hantar sijil phytosanitary re-export, kita kena attachkan sekali sijil phytosanitary negara asal dan juga sijil rawatan kuarantin sebab kita buat fumigation tadi. So dua sijil ni kita kena hantar bersama dengan e-Phyto. Kalau tak kita kena hantar e-Phyto, lepas tu pengeksport mungkin kena hantar sijil rawatan secara berasingan. Dia tak ni lah, tak boleh lah macam tu kan. Satu e-Phyto, lepas tu dia kena juga hantar courier lah dan sebagainya. Jadi kita kena hantar attachment ni sekali. Jadi kita dah upload dua-dua file ni. Satu file sijil Phyto asal, satu lagi ialah sijil rawatan. Minta maaf, Herman. Okey, apa tu? Apa nama, ada negeri kata laju sangat, slow sikit dia kata. Okey, tak apa. Boleh tanya lepas ni sebab saya ada ni. Okey, ini ialah paparan sijil phytosanitasi. Kalau biasa tuan-tuan nak print kan dia keluarkan ni kan. Ini ialah paparan dia. Kat sini ada, kalau tuan-tuan tengok ada, sebab ini re-export tau. Okey, pada ini saya pun nak sentuh juga untuk Sabah dan Sarawak sebab Sabah dan Sarawak saya tak tahu ada format sijil phytosanitasi re-export ke tak ada. Sebab tak pernah order saya tengok. Jadi ini ialah sijil phytosanitasi re-export. Format dia ada beza sikit sebab dia ada statement yang berbeza dibandingkan dengan sijil phytosanitasi export. Kalau tengok situ kan dekat di bawah nombor 8 tu, this is to certify that the plants, itu ialah statement untuk re-export. Okey, inilah rupa sijil phytosanitasi re-export. Ini yang saya nak terangkan tuan-tuan. Ini yang penting untuk tuan-tuan di pejabat pengeluar laksanakan. Kalau tuan-tuan tak buat ni, kita punya sijil e-Phyto tak boleh hantar. Okey, ini ialah permohonan. Pemohon dah buat, dah hantar, dia dah submit kat kita. Kita pun sebagai pegawai penerima menerima sijil tersebut dan kita sign kepada, terus proses yang biasalah tuan-tuan. Kalau kita buat permohonan, kita proses sijil phytosanitasi ni, pertama sekali pengeksport buat permohonan, lepas tu penerima buat penerimaan, penyelia assignkan tugasan dan seterusnya pegawai pemeriksa membuat pemeriksaan. Selepas pegawai pemeriksa membuat pemeriksaan, pegawai pemeriksa perlu buat laporan pemeriksa. Ini yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan, benda yang tuan-tuan kena buat apabila kita kata kita nak buat e-Phyto ni. Ini tanggungjawab pegawai pemeriksa. Ni pegawai pemeriksa je boleh isi part ni. Tu sebab saya cakap tadi, saya ambil contoh untuk re-export sebab dia ada semua elemen yang saya nak tunjukkan. Kalau untuk export dia tak adalah ni. Kan? Untuk kegunaan re-export yang kat bawah tu ada kan? Untuk kegunaan re-export tu, untuk sijil phytosanitasi export dia tak ada. Untuk phytosanitasi re-export dia kena isi yang ni. Okey, tanggungjawab pegawai pemeriksa bila dia dapat permohonan ni dan dia telah membuat pemeriksaan. Selepas dia buat pemeriksaan tu, katalah itu ialah sijil phytosanitasi re-export, dia kena tandakan. Dekat untuk kegunaan re-export tu dia tandakan benda-benda yang berkaitan lah. Pertama sekali, kalau original kita takkan dapat. Original ni sepatutnya di OA Sabah, Sarawak ataupun Makis dia kena simpan. Inilah dokumen kerajaan. Dokumen daripada kerajaan kepada kerajaan. Maknanya sampai di pintu masuk sepatutnya dokumen sijil phytosanitasi asal tu disimpan oleh pihak berkuasa, contohnya Makis lah. Makis kena simpan. Jadi biasanya pengeksport akan ada sijil salinan. Jadi sijil salinan ni perlulah disahkan oleh sama ada NPPO negara asal ataupun pihak di pintu masuk lah. Dia bukan buat apa pun, CTC je, Certified True Copy. Maknanya salinan sijil tu adalah sama dengan sijil asal yang ditunjukkan semasa dia buat clearance tu. Seterusnya pegawai pemeriksa kena letaklah sama ada dia telah dia di-pack dalam, dia tidak di-pack semula ataupun dia telah di-pack semula dalam kontainer, dalam bungkusan asal ataupun menggunakan bungkusan yang baru, dan juga pengeluaran sijil ini adalah berdasarkan sijil phytosanitasi asal dan juga pemeriksaan tambahan. Ini semua tuan-tuan boleh baca, mana yang sesuai tuan-tuan kena tandakan dekat laporan pemeriksa. Ini pegawai pemeriksa kena ambil perhatian. Ini penting untuk pegawai pemeriksa untuk laksanakan. Lepas tu pegawai pemeriksa kena masukkanlah nombor sijil asal re-export tadi kan. Tadi saya hantar Zambia, jadi saya ambil nombor sijil phytosanitasi Zambia. Nombor dia ialah ZM, ini contohlah 00000.
Okey, boleh jelas Ini ialah tanggungjawab pegawai pemeriksa. Seterusnya, bila pegawai pemeriksa dah buat, dah hantar, maknanya dia dah buatlah laporan apa semua, dia submit kan. Itulah saya cakap tadi kan, saya tak tunjuklah step ni secara keseluruhan, kalau tak panjang nanti. Tapi tuan-tuan yang dah biasa guna sistem MyFITO, saya rasa tak ada masalah. Cuma yang ini ialah tambahan daripada kerja-kerja yang biasa tuan-tuan buat. Bila kata ni, kata lari eksport, kena buat ni. Kata lari eksport, kena buat ni. Oh, dah. Okey. Kalau kata re-export, dia kena. Kalau kata saya punya bergema. Suara saya bergema tuan-tuan. Suara okey tuan, jelas. Sekejap ada masalah lagi ni. Sorry sekejap saya nak. Setakat ni okey kawan, tuan-tuan. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Dia lama tak bercakap kan? Dia lain macam pula ni. Suara dah okey Ada gema lagi tak? Dah okey, tadi ada yang tak mute tadi. Patutlah. Mute semua Lepas tu kamera boleh tutup semua lah kot. Line dia jadi slow sangat. Okey. Sambung balik. Okey. Ini yang penting. Pegawai pemeriksa kena buat laporan pemeriksaan guna macam ni. Dia kena isi semua ni. Masukkan nombor CJ FITO, nombor CJ asal untuk kes-kes re-export. Kalau untuk export tak payahlah. Untuk export dia sama je. Untuk re-export yang ni special sikit. Okey, seterusnya, saya tak tunjukkan step seterusnya lah untuk pegawai pemeriksa. Dia dah biasa kan. Buat laporan apa semua, dia akan submit kepada pelulus untuk buat kelulusan. Sampai part ni, pelulus pula punya tugas. Pelulus, bila dia nak buat kelulusan tu, dia kena pastikan, tadi kita ada hantar 2 dokumen yang diperlukan kan. Satu ialah CJ Fitosanitasi negara asal, satu lagi ialah CJ dokumen yang perlu dihantar ke negara pengimport. Belum dibuat kelulusan, kalau tuan-tuan tengok kat sekarang ni punya MyFITO kan, sistem MyFITO yang sekarang ni, dia kan bawah tu panjang sikit. Bila tuan-tuan buat kelulusan, dia ada senaraikan pula dokumen-dokumen yang telah disertakan. Biasanya dokumen yang kita sertakan, invoice, packing list, semua tu tak payah hantar lah. Yang kena hantar ialah apa-apa yang diminta oleh negara berkenaan. Contohnya, kalau durian kan, durian hantar ke China, dia perlukan Digi Kesihatan tu dihantar oleh KKM hantar melalui sistem MyFITO ni lah. Jadi Digi Kesihatan ni diperlukan oleh China untuk mengeksport durian. Contoh macam tu. Jadi untuk kes ni kita hantar 2. Jadi pegawai pelulus kena check 2 kotak ni sebelum buat kelulusan. Sebelum buat kelulusan dia kena check kotak ni. Dia ada limit tau. Alamak, lupa pula berapa limit dia. Cik Faiz, berapa, boleh tolong saya ke? Berapa kita punya, itu maksimumnya saiz yang kita boleh hantar. Kalau dia terlalu besar, kita tak boleh hantar. Jadi maksimum dia adalah 3000 KB lah. Kalau dia besar, kita kena shrinkkan ke, kena compress ke apa ke, itu yang kita kena buat lah. Tapi kita hantar ni. Jadi kita dah pilih ni, pegawai pelulus telah pilih dokumen-dokumen yang kita kena hantar. Selepas tu barulah kita boleh buat kelulusan. Barulah kita luluskan. Seterusnya step yang seterusnya lepas kelulusan apa yang berlaku ialah lepas kita luluskan, pengeksport kena bayar, sama ada bayar secara tunai ataupun bayar selalu secara online. Dah bayar semua, barulah kita boleh cetak. Okey, jelas Lepas kita, maknanya bila kita nak cetak ni, ini ialah tanggungjawab orang yang mencetak lah. Jadi kalau kita kata negara tu kita nak hantar e-FITO, kita kena tekan kepada ikon yang add to e-FITO tu. Jadi macam saya cakap tadi, kita nak mulakan dengan US. Jadi selepas ni, semua CJ Fitosanitasi yang dihantar ke US, pegawai di pejabat pengeluar kena pastikan CJ Fitosanitasi yang dihantar ke US, kita hantar dalam bentuk e-FITO juga. Jadi kita kena tekan dekat add to e-FITO tu. Selepas kita tekan add to e-FITO tu, dia akan tanya, are you sure? Kita okey lah. Lepas kita dah okey, dia akan
keluar notification ni. Maknanya sijil ni telah pun berjaya dihantar ke eFITO. Ini yang tadi kan flow dia. Daripada MyFITO, dia akan generate eFITO punya data dan dia akan hantar kepada DNT lah. DNT Exchange Hub tadi. Research Hub dan juga DNT Exchange Hub. Okey. Jadi tuan-tuan, macam saya cakap tadi, sekarang ni kita bukan terus beralih kepada eFITO secara sepenuhnya. Kita masih lagi dalam peringkat live test lah. Bila kita kata live test ni, kita akan buat secara parallel. Maknanya dua-dua kita hantar. eFITO kita hantar, CJ Physical pun kita hantar. Jadi untuk MyFITO ni sebenarnya kita ada fungsi untuk hantar eFITO secara automatik. Bukan selamanya tuan-tuan kena buat cara ni. Esok kalau kata kita dah okey dengan US, kita tak hantarlah dah sijil bentuk fizikal. Kita maknanya sistem akan select negara-negara yang kita nak hantar eFITO secara automatik. Tuan-tuan tak payah dah. Bila tuan-tuan luluskan je, pengeksport bayar, dia terus je, dan sistem ni akan select dan terus hantar eFITO ni kepada negara pengimport. Jadi yang step tadi yang step add to eFITO ni tak ada lah. Bila kita dah buat secara automatik. Tapi ni belum lagi. eFITO kena, dengan cetak pun kena ke? Betul. Tapi untuk masa ni lah. Selepas ni, bila nanti kita dah settle, maknanya kita dah beralih sepenuhnya. Tapi dia akan berlaku secara berperingkat lah. Satu negara, lepas tu negara lain dan seterusnya lah. Tapi itulah, buat masa ni kita kena buat macam ni. Step dia ialah pertama sekali kita kena add to eFITO, hantar dalam bentuk eFITO. Tengok tadi yang pertama tu 54388 tu, status dia telah berubah, maknanya dekat status eFITO tu telah masuk approve lah. Dan juga tarikh eFITO dihantar. Ini dekat paparan pengguna. Pengguna akan tahu yang kita telah pun hantar eFITO dia, CJ phytosanitasi dia dalam bentuk eFITO. Untuk paparan pegawai pula, kalau tengok dekat yang pertama tu 54388 ni, dalam status eFITO dia telah diluluskan, maknanya kita telah pun hantar CJ eFITO tadi. Tapi kita boleh print juga. Kita kena print lah sebab kita buat parallel test kan. Jadi kita kena hantar eFITO dan juga CJ phytosanitasi fizikal. Lepas tu kita tekan view, macam proses macam biasalah. Bila kita nak print, tekan view, kita akan kena kalau tengok dekat sini dia ada pemakluman. Dekat sistem tu ada maklumat sijil ni telah dihantar ke eFITO. Maknanya sijil ni dah dalam bentuk eFITO tapi kita nak cetak sijil dalam bentuk fizikal. Jadi cetak macam biasalah. Macam masukkan nombor sijil, nombor siri sijil dan seterusnya. Okey. Itu dia untuk sijil phytosanitasi ekspor. Boleh tak tuan-tuan? Ada apa-apa soalan berkaitan dengan sijil phytosanitasi ekspor? Cara kita nak hantar ke eFITO dan apa yang kita nak buat lah sepanjang live testing ni. Untuk Sabah Sarawak tak boleh guna eFITO ni? Sama tuan-tuan, sama tuan. Itu yang saya panggil Sabah Sarawak juga. Sebab kita try guna untuk Sabah Sarawak. Peninsula Malaysia. Empat komponen ni kita akan selamanya guna sijil kertas. Kita tak akan guna elektronik lah. Di dalam Malaysia kan. Boleh tuan? Maknanya kita takkan guna eFITO lah untuk hantar ke Sabah dan Sarawak. Okey. Faham masih. Tapi itulah, saya tengok lah. Kalau rekod pengeluaran sijil phytosanitasi ke United States kan, ke US ni banyak. Kalau ke belah-belah Malaysia ni, yang banyak keluarkan sijil phytosanitasi ke US ni, Johor Bahru, Kelang, banyak lah. Kalau di Sabah Sarawak pun banyak juga sebenarnya. Kalau setahun tu dalam 300 kot, 300 ke 200 lah di Sabah dan Sarawak yang hantar ke US. Jadi benda ni kena laksanakan lah tuan-tuan. Ini yang saya panggil taklimat ni untuk menerangkan dia dan minta kerjasama tuan-tuan untuk pastikan kita hantar eFITO ni. Jadi kita sebab kita dah pun berbincang dengan US kan, kita nak buat benda ni dan kita kalau boleh secepat mungkin kita nak beralih kepada eFITO dan mungkin kita akan stop lah pengeluaran CJ phytosanitasi secara kertas. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan,
nanti saya, sebab saya tak boleh share the whole screen, nanti saya selepas saya punya presentation ni mungkin saya akan tunjukkan sistem lah. Tunjukkan sistem MyFITO, saya akan tunjukkan sistem insert dan seterusnya lah. Okey, kalau tak ada apa persoalan berkaitan dengan CJ phytosanitasi export, saya nak beralih kepada CJ phytosanitasi import ataupun incoming. Yang ni tu sebab saya panggil DOA Sabah, DOA Sarawak dan juga Makis, sebab ini peranan ni perlu dilaksanakan oleh pegawai-pegawai di pintu masuk. Jadi saya faham pegawai-pegawai di pintu masuk ramai. Makis pun banyak pintu masuk yang dijaga. Itu hari sebenarnya kita telah pun laksanakan penerangan yang disampaikan oleh pihak DNT. Pihak DNT dah bagi latihan lah untuk sistem insert dia. Cuma hari ni saya nak ulang semula dan saya nak tekankan apa yang perlu dilaksanakan oleh pegawai-pegawai di pintu masuk untuk e-Phyto dan juga live test yang kita akan laksanakan ni. Okey, saya tunjuk. Ni sama juga carta dia. Dia punya flow dia, cuma dia terbalik. Ini tadi outgoing bermula dengan sistem MyPhyto. Bila incoming, dia akan bermula daripada negara pengeksport. Kita pula bertindak sebagai negara pengimport. Jadi daripada sistem di negara sana lah, apa-apa jenis sistem lah, macam di US dia guna sistem PCIT. Dia ada macam-macam sistem lah. Kalau US PCIT, Singapore guna one permit kot. Negara dia orang punya sistem, dia akan generatekan data yang sama. Itu sebab benda ni sangat advance lah. Kalau dibandingkan kita dengan Three Sisters tu kan, UIE untuk CJ haiwan, tumbuhan, CJ kesihatan kan. Kalau nak tengok kan, IPPC yang paling advance sekali berkaitan dengan sijil elektronik ni. Sebab dia telah berjaya mewujudkan satu standard yang mempercepatkan penghantaran sijil phytosanitasi ni. Macam mana kita ni. Kalau tengok sijil-sijil lain, kalau ambil contoh animal health lah, sijil kesihatan haiwan kan. Setakat ni usaha dia masih lagi dalam bentuk bilateral. Mungkin New Zealand dia guna cara lain, dia guna standard yang lain. Negara lain guna standard yang lain. Tapi IPPC ni agak advance lah daripada segi sama standard tu kan. Itu yang mempercepatkan lah. Jadi dalam kes ni, daripada negara pengeksport, dia akan hantar kepada e-Phyto Global Hub, IPPC atau ASEAN Single Window. Hari ni kita cerita pasal IPPC je. ASEAN Single Window ni nak cerita juga. ASEAN Single Window ni belum lagi selesai. Kita baru nak mula dengan DNT. DNT baru nak develop pula satu lagi. Dia guna sistem yang sama juga, tapi dia macam ada satu lagi benda yang kena develop lah. Dia cara penghantaran dia berbeza berbanding dengan IPPC Phyto. Jadi daripada negara pengeksport hantar kepada IPPC, dia akan masuk kepada National Single Window yang tadi tu, yang DNT bangunkan. Jadi ini yang government agencies di pintu masuk, DOA Sabah, DOA Sarawak, juga Makis akan akses untuk melihat sijil e-Phyto tu dan juga buat clearance lah. Ini yang saya nak tunjukkan hari ni, yang nak tekankan peranan tuan-tuan lah di pintu masuk. Okey, ini ialah rupa Dagang Net punya, dah buat banyak testing lah. Dan kita berasa yakin lah yang sistem ni berfungsi dengan baik. Itu sebab kita kata hari ni kita akan pindahkan sistem ni daripada staging punya environment, kita akan pergi production environment dan kita akan laksanakan e-Phyto ni. Jadi ini ialah insert dalam bentuk staging lah. Ini website staging. Cuma saya nak tunjukkan apa isi dia, apa yang kita kena buat. Jadi nanti saya rasa pegawai-pegawai di pintu masuk telah pun mendapat ID dan kata laluan untuk menggunakan sistem ni. Tapi sekejap lagi kita akan bincangkan, sebab saya nampak tadi ramai Makis, ramai DOA Sabah dan DOA Sarawak. Mungkin kita ambil masa sikit untuk bincangkan macam mana kita nak laksanakan dia. Kalau tak ada ID lagi macam mana kita nak buat dan sebagainya. Jadi minta tuan-tuan fikirkan lah bila sambil saya membuat perbincangan ni, sambil saya buat pembentangan ni, tuan-tuan fikirkan apa yang tuan-tuan perlukan bantuan untuk kita laksanakan. Okey, kita masuk dekat sini, kita masuk ID dan juga password, sign in, dia akan bawa kita kepada landing page ni lah. Kita akan nampak ni semua. Dekat sini kita akan buat searching. Kalau kita macam
Macam setengah negara saya tak berapa pasti sangat dekat Malaysia ni sebab saya jarang terlibat dengan import. Saya biasa buat export je. Saya tak pasti sangat kat Malaysia ni, tapi dekat negara lain dia ada declaration yang siap. Maknanya early declaration lah, dia akan hantar dulu kata okay ni nombor CJ fitosanitasi dan sebagainya. Tapi kalau di Malaysia mungkin kaedahnya agak berbeza ataupun macam ada, tapi tuan-tuan boleh masukkan dekat sini lah search apa. Kalau tuan-tuan dah tahu nombor sertifikat dia, tuan-tuan boleh masukkan nombor sijil dia dan buat carian lah. Selepas buat carian dia akan populatekan list yang macam ni. List-list yang ada dalam sistem kita. Dekat sini tuan-tuan boleh klik dekat action ni, gambar mata ujung ni untuk melihat kandungan yang lebih detail lah berkaitan dengan e-phyto tersebut. Kalau kita klik dekat sini, action ni dia akan keluar kandungan detail lah. Saya tak screenshot pula kandungan detail tu. Tapi lebih kurang dekat kandungan tu dia ada apa saja maklumat yang ada pada CJ fitosanitasi dia akan ada pada dalam sistem e-cert ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok dan masa dalam tempoh live test ni tuan-tuan boleh bandingkan sijil kertas tu sebab kita perlukan juga sijil kertas tu dalam tempoh live test ni. Tuan-tuan boleh buat perbandingan sijil kertas tu dan juga maklumat di dalam e-cert hub staging ni. Bukan staging, e-cert hub ni. Dalam e-cert hub ni tuan-tuan bandingkan. Kalau ada yang tak sama, tuan-tuan kena maklumkan kepada DNT lah. Kepada DNT kita akan tunjukkan macam mana tuan-tuan nak hubungi pihak DNT sepanjang, bukan setakat live test ni, tapi sepanjang tuan menggunakan sistem e-cert ni. Sebab DNT akan bagi support secara berterusan lah. Dia tak sama dengan sistem-sistem yang macam dia supply sistem. Lepas tu kita guna sistem kan. Tapi DNT ni dia supply sistem dan dia juga maintain sistem. Jadi sepanjang penggunaan sistem ni DNT akan bagi support lah. Kalau tengok dekat sebelah ni ada technical support, email us dan juga nombor telefon hotline untuk DNT lah. 1300-133-133. So apa yang tuan-tuan kena buat bila dah buka tu, ini pegawai di pintu masuk bila tuan-tuan buka e-cert hub tu dah tengok kandungan dia okey, kata okey lah. Tuan-tuan akan pergi dekat bahagian bawah sekali dan ada fungsi approve atau reject e-cert. Kalau kata boleh approve lah. Jadi confirm to approve, tuan-tuan boleh masukkan import permit number. Kalau tak ada import permit number, tuan-tuan boleh masukkan nil ataupun masukkanlah sebab tak semua ada import permit kan. Kalau ada import permit, masukkan import permit number. Kalau tak ada, tulis nil je lah. Lepas tu kalau kata okey, confirm, tekan button confirm ni dan juga dia akan keluar notis ni lah, e-cert has been successfully acknowledged and accepted. Okey. Ini adalah case yang seterusnya. Kalau tuan-tuan nak reject, dia akan keluar pula macam ni, pilihan dia. Ada reason dan remarks. Lepas tu tuan-tuan boleh tambah lagi remarks kat bawah ni. Tuan-tuan boleh tambah kalau kata nak masukkan, mungkin tuan-tuan jumpa pest, tuan-tuan boleh masukkan spesies pest yang tuan-tuan jumpa, ataupun tuan-tuan jumpa ketidakpatuhan yang lain. Mungkin ada bahan pembungkusan yang tidak dibenarkan macam jerami ataupun bahan pembungkusan yang tidak dibenarkan, ataupun mungkin tak ada import permit, tuan-tuan boleh masukkan dekat sini. Kenapa rejection tu berlaku, supaya kita boleh semak balik lah. Kita boleh buat statistik kan. Selama ni kita susah nak buat statistik berapa reject, confirm, dan dia akan keluar ni lah, e-cert has been successfully acknowledged and rejected. Habis. Itu je peranannya tuan-tuan. Adalah fungsi lain tapi ini saya percaya yang itu hari DNT dah sampaikan. Macam nak check XML, nak check JSON, nak check report, nak check support dan sebagainya, itu hari DNT dah terangkan. Tapi tak apa, sekarang sekejap lagi kalau ada persoalan ataupun ada apa, saya akan go through, saya akan buat walkthrough kita akan tengok sistem tu sama-sama sekejap lagi. Okey. Jadi itu je. Ada dua yang penting untuk e-phyto ni. Satu ialah export. Export tadi peranan dia ialah yang paling penting, pegawai pemeriksa kena buat laporan yang betul, kena tandakan ruangan yang tepat, kena betul semua tu. Lepas tu pegawai lulus pun ada peranan yang sangat besar juga dalam e-phyto ni, iaitu
Kalau ada dokumen yang perlu dihantar, dia kena hantar sekali dan juga buat kelulusan. Selepas tu pegawai-pegawai yang buat cetakan, sebab cetak sijil ni semua orang boleh buat kan. Penyelia boleh buat, pelulus boleh buat, semua orang boleh buat. Jadi kalau nak cetak sijil untuk US, tuan-tuan kena ambil maklum, untuk US kena hantar e-FITO dan juga kita akan cetak jugalah sijil kertas buat masa ni. Itu untuk ekspor. Untuk incoming pula, ini sangat penting, pegawai-pegawai di pintu masuk kena ada akses benda ni, kena ada akses kepada sistem ni, dan pemeriksaan masih berlaku seperti biasa, cuma bezanya akan ada sijil-sijil yang akan datang dalam bentuk e-FITO yang tuan-tuan kena semak dalam sistem dan juga buat rejection ataupun approval dalam sistem. Itu je benda yang saya nak sampaikan, yang penting untuk tuan-tuan ketahui untuk e-FITO ni. Lain-lain tu saya percaya nanti, saya percaya dua benda je yang benda-benda lain ni. Satu ialah itu hari DNT dah ajar panjang lebar lah. Saya rasa tuan-tuan dah dapat yang tu. Dua ialah nanti sistem ni memang kita akan guna lama. Lama-lama tuan-tuan akan biasa dengan sistem ni dan akan lebih tahulah, lagi terror lah dari, yalah, dah biasa guna sistem dia akan lagi mahir lah. Jadi tak ada isu sangat. Cuma untuk ini saya cakap ini peranan yang tuan-tuan kena ambil maklum, kena buat. Okey tuan-tuan. Itu je dua benda. Kita akan cerita pula pasal e-FITO live test yang kita akan laksanakan ni. Okey, ada apa-apa soalan tak? Sebelum tu saya nak tambah sikit. Dia macam tadi kita ada dua kan, outgoing dengan incoming, export dan juga import. Dia punya sistem ni lebih kurang sama macam bank lah. Kalau tuan-tuan tengok online banking kan, kita transfer duit, dia tak terus, kadang-kadang dia tak terus masuk pun dalam akaun tu sebab dia ada tempoh dia kan. Kalau tuan-tuan hantar pagi ni, kata contoh hari ni pukul 8 tuan-tuan transfer duit, mungkin dia akan masuk dekat bank akaun yang tuan hantar tu mungkin pukul 5. Sama juga kesnya dengan e-FITO ni, kita bukanlah 24 jam dia hantar data tu. Kalau katalah tuan-tuan hantar data tu pagi ni, paling awal dia akan hantar pukul 1 ke IPPC Hub ataupun yalah dia akan hantar daripada MyFITO, dia akan hantar ke tu paling awal pukul 1. Sebab dia ada scheduler, kita akan gunakan scheduler ni untuk tarik. Saya pergi pada carta ni lah untuk memudahkan tuan-tuan faham. Kalau daripada MyFITO ni ke Insert Hub, dia ni ada satu scheduler, dia akan tarik pukul, dia akan Insert Hub ni akan ambil data di pukul 1. Jadi jangan expect tuan-tuan luluskan pukul 8 terus sampai dekat US pukul 8 ketika itu. Tak, dia akan ambil masa lah sebab scheduler tu akan ambil pukul 1. Kalau incoming pula, katalah negara pengeksport tu hantar kepada IPPC e-FITO Hub ni pukul 8 tadi, dia pun tak akan tarik pukul 8. Kita pun tak akan dapat baca sijil tu pukul 8. Kita akan dapat baca sijil tu paling awal pukul 2. Sebab scheduler untuk eksport, sistem akan ambil pukul 1 pagi dan juga 1 petang. 1 pagi dan 1 petang. Untuk incoming, untuk import, sistem akan ambil data-data tu pada pukul 2 pagi dan juga 2 petang. Itu tuan-tuan kena ambil maklum lah. Nanti kalau tidak, tuan-tuan rasa tak masuk lah apa kan. Dia macam bank. Dia tak bukanlah terus hantar duit terus masuk akaun sana. Dia ikut scheduler. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, soalan yang baik. Kalau ikutkan, sama je konsepnya pun. Sama je. Tapi dia akan berubah status lah. Dia akan berubah status sijil tu. Tapi boleh puan, untuk menjawab soalan puan, boleh tak amend sijil? Boleh. Prosesnya sama juga macam biasa. Buat laporan, lepas tu kita akan hantar e-FITO lah. Macam tu. Boleh puan? Puan Sabiha, okey puan. Okay, baik, terima kasih. Pulau Pinang pun banyak juga hantar US ni. Banyak juga hantar US. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, kita nak bincang pasal e-FITO live test. Ini berkaitan dengan benda yang kita nak buat lah.
Sebab apa kita buat US dulu? Ada orang, adalah sebab nak cerita lah tuan-tuan kan. Tak boleh cerita banyak sangat, cerita sikit. Tapi sekarang ni tengah hot lah. E-Fighter ni hot. Kementerian tanya, Kementerian Pertanian tanya, Kementerian Perdagangan tanya, Kementerian macam-macam lah tanya. Tengah hot lah sekarang ni sebab kita telah beralih kepada elektronik kan. Bukan setakat E-Fighter je, iset yang lain pun banyak. Yang hot sekarang ni custom declaration, e-form D, e-form E. Banyaklah sekarang ni. Jadi E-Fighter ni hot lah sekarang ceritanya kan. Banyaklah agensi, banyaklah kementerian tanya, banyaklah orang yang tanya kan. Apa progress, boleh tak cepat sikit. Macam-macam lah. Dia tak tengok kita lama prosesnya daripada 2011 tu kita dah sampai sekarang ni dah berapa tahun lah? 12 tahun lah 2011 sampai 2023. 12 tahun. 12 tahun baru kita dapat laksanakan ni. Macam saya cakap tadi lah, dia bukan sebab apa. Satu, dia momentum dia lewat sikit. E-Fighter ni lewat sikit. Awal tu momentum dia tak ada, lepas tu Malaysia pula ada banyak keputusan. Kadang berubah, kadang kita nak laksanakan guna, dulu ada cerita pasal U-Custom, sekarang cerita pasal lain. Ada banyak perubahan-perubahan tu. Jadi tu yang lambat sikit. Tapi Alhamdulillah lambat tu bagi peluang yang baik pada kita sebab bila kita ada lambat macam tu, sampai satu tahap tu Kementerian Kewangan lantik JNT sebagai penyedia perkhidmatan untuk kesemua dokumen. Bukan setakat E-Fighter je, semua dokumen. Jadi kita pun Alhamdulillah walaupun lambat, tapi disebabkan oleh kelambatan tu kita dapatlah perkhidmatan daripada JNT untuk melaksanakan benda ni. Jadi benda Hello, ni Cik Ahmad. E-Fighter ni ada ciri-ciri keselamatan tak? ada. Maksud dia apa? Ada. Dia kalau teknikal sangat saya tak pandai nak cerita, tapi dia lebih kurang macam email lah. Dia ada layer of security dia, ada TSS, ada banyak layer security dia, ada banyak security dia. Dan kalau tuan-tuan tengok, saya bawa balik pada carta ni. Kalau tuan-tuan tengok kan, dia ada dua hub kan. Satu IPPC E-Fighter Global Hub, satu lagi Asia Single Window. Kalau kita fikir-fikirkan balik kan, macam kita ni kadang-kadang data tu kita ada data-data yang kita rasa sensitif, ada data-data yang sulit, yang boleh digunakan dalam perdagangan dan sebagainya lah kan. Kita rasa benda-benda macam tu sensitif lah kan. Tapi nak cakapkan daripada segi keselamatan, daripada Malaysian Exchange Hub ni, DNT Exchange Hub ni, bila dihantar kepada E-Fighter Global Hub ni, kan, E-Fighter Global Hub ni dia tak boleh baca pun. Dia takkan boleh baca kandungan dalam CJ Phytosanitary. Tak boleh baca kandungan dalam E-Fighter tu. Maknanya tak adalah pihak yang lain yang boleh baca, yang boleh dapat maklumat tu selain daripada negara pengeksport dan juga negara pengimport. E-Fighter Global Hub ni ataupun Asia Single Window ni dia bertindak sebagai postman je. Kita hantar data-data ni dalam bentuk XML, kita rangkumkan dia dalam satu envelope. Envelope ni yang kita kata keselamatan tadi ada banyak layer, ada security, ada banyak protokol lah, saya tak reti nak cerita kan. Tapi itulah, dia akan masukkan dalam satu envelope, hantar kepada E-Fighter ni. E-Fighter ni bertindak macam postman. Postman ni akan tengok, oh ini alamat ke mana, katalah hantar ke US, dia hantar ke US. US baru boleh buka envelope tu. Data-data dalam envelope tu tak boleh, satu dia tak boleh dibuka di E-Fighter. Satu lagi, E-Fighter pun tak akan simpan data tu. Dia hanya postman je, betul-betul dia hanya ambil dalam bentuk envelope, hantar kepada negara pengimport. Banyak standard-standard yang digunakan yang memastikan keselamatan data-data dalam ni. Selain daripada tu, saya rasa nak intercept pun tak boleh, nak hack pun tak boleh. Itu yang saya tengok lah. Dan setakat ni dah banyak negara yang telah pun telah pun menggunakan sistem ni. Saya rasa daripada segi keselamatan kita tak ada isu lah. Okey, kalau ada apa-apa lagi nak tanya? Sebab saya tak boleh tengok tu, saya tak nampak lah kalau ada mesej ke apa. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya sambung E-Fighter live test Malaysia US. Okey.
Sekarang pukul 11 dah sejam dah. Okey, ni sikit je. Kenapa kita pilih US? Sebab satu, macam saya cakap itu hari, awal-awal dulu momentum dia kurang. Lepas tu dia ada negara-negara yang nak champion lah benda e-fighter ni. Australia, US, New Zealand. Itu je lah. Yang lain tak adalah nak champion sangat kan. Tapi macam yang negara-negara yang pernah approach kita antaranya Australia, US dan New Zealand. Dan itu je lah. Jadi sebenarnya kita punya plan asal nak buat dengan Australia, tapi Australia dia kata dia tak boleh nak buat masa ni. Kita pun beralih kepada US lah untuk tu. Untuk test ni kita beralih kepada US. Kalau tak kita memang cadang nak buat dengan Australia. Dah bincang lama dah dengan Australia, dah macam-macam bilateral meeting dah kita bangkitkan pasal e-fighter ni. Last sekali bila nak laksanakan dia kata dia tak boleh nak buat. Tapi tak apa, Alhamdulillah kita dapat assistance daripada US. US pun banyak tolong. Dan kita berjaya lah sampai tahap ni. Jadi nak ceritakan dengan US punya kerjasama ni, kita dulu bulan Februari lah, kita first meeting dengan US pada 8 Februari. Kita dah bincang apa yang kita nak buat. Dan US setujulah untuk buat UAT, untuk buat bantu kita daripada segi teknikal dan sebagainya. Dan akhir sekali kita ada meeting baru-baru ni dengan US. Kita kata okay, kita dah confident dengan sistem kita. Kita rasa sistem kita ni dah berfungsi dengan baik. Dan kita nak pindah kepada production environment. Production environment ni macam live lah. Selama ni yang kita test tu dia dalam separate punya server. Maknanya kita boleh main-main lah dekat situ. Kalau data tu tak data tu kita boleh reka-reka lah. Tapi bila kata live test ni, inilah data sebenar. Apa yang kita nak export, apa yang kita import, ini ialah data-data yang sebenar. Jadi kita akan bermula pada hari ni sebenarnya, 1 hari bulan Ogos ni 2023, hari Selasa, menandakan permulaan lah kepada e-fighter ni, di mana DNT pada petang ni dalam pukul 4.30, pukul 5 tu dia akan deploykan sistem e-fighter kita, Malaysia e-fighter, sistem e-fighter Malaysia ni dekat production environment pada pukul 4.30 atau pukul 5 hari ni. Jadi pada hari ni dah start dah. Hari ni kita akan mula start terima dah. Malam sekarang kalau US hantar, malam sekarang kita akan dapat dah. Sebab saya cakap tadi scheduler ada 2 masa kan. Pukul 1 pagi, 1 petang untuk outgoing, pukul 2 pagi, 2 petang untuk incoming. So kita nak buat live test ni start pada esok lah, sebab petang ni deploy sistem, esok baru kita boleh guna. Jadi kita nak buat lebih kurang 3 bulan atau kurang lah. Kurang tu maksudnya kalau sebulan tu kita rasa dah confident kan. Makis pun bagi feedback yang baik, maknanya bila dibandingkan data fizikal dan juga data e-fighter, tak ada perbezaan langsung. Lama-lama kita rasa sebulan macam tu kita dah confident. Mungkin kita akan bincang dengan US sekali lagi, kita cakap okay, kita dah ready untuk transition kepada e-fighter secara keseluruhannya. Kita akan stop pengeluaran sijil phytosanitasi kertas. Itu yang saya cakap 3 bulan atau kurang. Tapi kita bagi tempoh 3 bulan lah. Dalam tempoh 3 bulan ni tuan-tuan kena bantu kita, bukan bantulah, kita kena mainkan peranan kita sama-sama untuk pastikan e-fighter ni sukses lah. Live test ni akan melibatkan dua-dua, sijil phytosanitasi ekspor dan juga import. Semasa live test ni, pengeksport dan pengimport perlu menyediakan sijil phytosanitasi fizikal yang saya cakap tadi. Kita kena ada dua-dua. Makis kena minta dua-dua juga. Tak memadai kalau kata importer untuk US punya produk, dia kata tolong check e-fighter, tak. Kita request juga sijil fizikal dalam tempoh ni untuk kita bandingkan data tu. Okey, seterusnya ini ialah alamat laman web yang kita akan gunakan. Tadi saya tunjuk insert staging kan. Jadi untuk DNT Insert Hub, ini ialah laman webnya, inserthub.dagangnet.com.my. Untuk MyFighter, penggunaan sistem sepanjang test ni. Sepanjang penggunaan sistem lah tuan-tuan. Sepanjang tuan-tuan menggunakan sistem ni. Selepas testing ni pun inilah caranya. Kalau tuan-tuan ada masalah dengan sistem ni, boleh email ke caroline@dagangnet.com dan saya minta tuan-tuan CC-kan kepada saya lah untuk saya monitor jugalah. Apa-apa isu yang kita boleh bincangkan ataupun perlu penambahbaikan. Tak kira lah di site MyFighter ataupun di Insert. Jadi apa yang tuan-tuan kena hantar ialah email subject,
apa benda isu dia, buatlah description sikit dekat tajuk tu, sebab saya percaya K-Line dagang net ni dia bukan untuk eFITO je, dia untuk semua sistem yang dagang net jaga. Jadi penting untuk tuan-tuan tuliskan kat apa bendanya, live test issues, function name, yang eFITO, problem short description, maknanya apa masalah yang tuan-tuan hadapi, supaya senanglah K-Line tu untuk sort kan. Mana email ni perlu dihantar ke tim yang mana. Dagang net ni banyak tim. Jadi dia kena hantar ke tim yang mana. Jadi content dia ialah kalau boleh dapat snapshot, error apa semua tu, masukkan juga apa tuan punya username dan role dan juga OGA name. OGA ni ialah ada government agency. Maknanya tuan-tuan nyatakanlah jabatan tuan-tuan daripada mana, mungkin daripada Makis, mungkin daripada Jabatan Pertanian, supaya mudah dihubungi. Okey. Itu aja yang saya nak bincangkan dan nak sampaikan pada hari ini. Secara rumusannya ialah kita telah pun berjaya melaksanakan eFITO ni ke production. Mana kita telah beralih daripada selama ni kita buat testing-testing, hari ni kita nak beralih kepada yang live-nya. Dan kita nak buat live dengan US. Tapi dalam masa yang sama kita akan bincang juga kita punya target selepas ni EU, negara-negara Kesatuan Eropah, sebab negara Kesatuan Eropah pun dah hantar surat yang mengatakan dia akan beralih kepada eFITO. Ini juga kita perlu laksanakan dengan cepat. Jadi dalam tempoh terdekat ni mungkin akan ada penambahan negara-negara yang akan menggunakan eFITO. Jadi itulah, dia perlu ada platform yang cepat untuk kita sampaikan maklumat. Mungkin perlu untuk makluman dekat, sebab Semenanjung dah lama guna MyFITO kan. Jadi kita ada satu grup MyFITO, WhatsApp group MyFITO yang kita sampaikan maklumat-maklumat lah. Jadi mungkin selepas ni kalau dapat Sabah dan Sarawak pun join WhatsApp group tu, mungkin lebih baik dan kita boleh sampaikan maklumat dengan cepat. Cuma Makis ni saya tak tahu sama ada Makis nak buat satu group separate ataupun saya, sebab saya punya, sebab sebelum ni contact point, yelah contact point lah, sebab pegawai daripada Makis yang terlibat dalam projek ni ada 3. Encik Arif ada hari ni. Terima kasih banyak Encik Arif banyak tolong dalam projek ni. Lepas tu Encik Inzamri dan juga Nur Fasia, Puan Nur Fasia. Tapi itulah, kalau kata ada keperluan untuk buat satu WhatsApp group ke, ataupun mungkin boleh kita bincangkan lah, supaya kita dapat menyampaikan maklumat dengan cepat. Dan juga sebab setakat ni kita tak ada lagi platform untuk kata lepas US ni kita ada kata, kalau kata ada negara lain macam ni kita nak sampaikan, mungkin kalau kita hantar surat kepada pengarah mungkin ambil masa kan. Tapi mungkin ada satu kaedah yang lebih cepatlah untuk kita buat. Kejap, kata ada soalan lah. Okey. Salinan yang kita print. Okey. Ada soalan, kalau pihak syarikat atau pemohon kalau nak salinan yang kita print tu boleh beri tak pada dekat? Maksudnya apa? Sebab sekarang ni kita masih lagi print sijil phytosanitasi kertas tau, fizikal. Maknanya kita dah hantar eFITO tadi, phytosanitasi fizikal tu memang kena bagi dekat pengeksport lah. Kan? Itu memang kena bagi pengeksport. Tapi kalau katalah, ini yang saya cakap tadi, bila kita nak buat sijil, bila kita nak buat re-export, pengeksport tu tahu kita nak buat re-export. Dia tahu dia nak buat re-export kan. Jadi dia sama ada boleh minta Makis ataupun bila kita keluarkan sijil, kita sebagai MPPO, kita keluarkan sijil, lepas tu dia nak minta satu photostat copy kan. Dia pun photostat satu kopi, kita boleh CTC kan, kita boleh certified true copy atas sijil, salinan sijil phytosanitasi tadi tu. Okey, soalan lain, charging insert. Penggunaan insert hub ni setakat ni, buat masa ni, dagang net tak kenakan apa-apa bayaran. Tapi memang kena ada bayar lah. Kalau tak macam mana nak maintain sistem ni. Tapi buat masa ni masih percuma, akan datang kena bayar. Memang kena bayar. Memang kena bayar. Cuma masih belum finalize kan berapa jumlah bayarannya dan juga macam mana mekanisme pengutipannya. Mekanisme pengutipannya senang je lah, guna insert hub lah, macam
apa yang dia buat permit sekarang ni apa semua tu kan, sama je. Tapi berapa jumlah bayaran tu belum lagi finalize, tapi memang akan ada bayaran untuk penggunaan e-cert ni. Jadi dua-dualah. Untuk bayaran ni hanya dikenakan untuk ekspor saja. Maknanya pengeksport kena bayar untuk CJ phytosanitasi yang ekspor lah. Tapi untuk incoming tu tak kena bayar lah. Itu setakat ni yang dimaklumkan begitu. Cuma itulah senang cerita, penggunaan sistem ni kena dibayar tapi kita masih belum kenakan apa bayaran sebab belum finalize lagi berapakah jumlah yang akan dikenakan. Peranan approve atau reject CJ phytosanitasi e-cert import akan dilaksanakan oleh siapa dan tindakan tersebut perlu dilaksanakan selepas atau ketibaan kontainer import. Okey, ini soalan yang baik juga daripada Markis MBCT. Peranan approve atau reject CJ phytosanitasi ini dilaksanakan oleh pegawai-pegawai di pintu masuk. Pegawai-pegawai di pintu masuk yang buat pemeriksaan tu dia yang akan approve atau reject. Jadi ni yang penting tadi, kita kena bagi ID kepada pegawai-pegawai di pintu masuk lah. Jadi sama ada Makis nak buat ID ni ataupun kalau nak minta kami buat, yelah sebagai e-Phyto kan, kalau nak kami buatkan pun boleh juga, kita bincangkan. Tapi menjawab pada soalan ni, peranan approve atau reject tu akan dilaksanakan oleh pegawai penguatkuasa kan, dia panggil pegawai penguatkuasa di pintu masuk. Bila nak buat? Semasa tuan-tuan buat pemeriksaan lah. Dia tak boleh luluskan sebelum ketibaan kontainer. Dia kena buat selepas pemeriksaan kontainer tu. Selepas pemeriksaan consignment tu. Okey, itu je soalan daripada message. Saya harap saya dapat jawab soalan-soalan ni, dan kalau ada tak jelas boleh tanya lagi. Okey, saya berhenti dekat sini dulu. Ini saya punya kontak. Kalau tuan-tuan perlukan apa-apa penerangan lagi ke apa-apa, ini kontak saya, ini nombor telefon handphone saya. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya, boleh telefon pun tak apa. Berkaitan dengan CJ phytosanitasi pun boleh. Berkaitan dengan e-Phyto pun boleh. Yalah, berkaitan dengan perkara-perkara ni lah. Ini nombor saya, email saya. Itu saja. Saya berhenti dulu pembentangan ni. Saya buka dulu kepada pertanyaan kalau ada. Kalau ada apa-apa pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, boleh dengar? Waalaikumsalam. Ya, tuan. Selamat, saya Fauzi dari PDK Sabah. Ya, Cik Fauzi. Pertama sekali kita mewakili rakan-rakan di Sabah, kita ucapkan syabas dan tahniah kepada chairman dan pasukan BMT yang akhirnya kita sudah berada di tahap ni ya. Tahap yang kita sudah memang tunggu lama juga. Jadi untuk testing 3 bulan ni, ianya melibatkan komponen Sabah dan Sarawak. Iya kan? Ya tuan. Ya, Cik Fauzi. So, since yang kami dipahamkan pengeluaran memang ada, kami ada aktiviti pengeluaran lah untuk ke negara United States. Kami ada kurang 4 buat pintu masuk, yang 4 itu lokasi pengeluaran. So kami akan import, akan kerjasama lah dalam perkara ini. So most likely mungkin akan ada sedikit issues sebab kita tidak tahu, ini first time kita try. Jadi dari masa ke semasa kami akan berupaya untuk perkembangan dia lah. Dan kami juga mengharapkan kita dapat segera untuk menukar kepada kita sigil itu. Sekiranya semuanya berside lah. Bukan saja dari pihak Indonesia maupun Sarawak. So we keep in the same spirit with the US United. Terima kasih. Terima kasih Cik Fauzi. Sebenarnya Cik Fauzi ni sebahagian daripada pasukan projek e-Phyto. Saya awal itu tidak lah sebab kami bersama di sini sekarang. Sebenarnya rakyat Sarawak spirit yang sama. Dan kita tahu perjalanan ini jauh. So ya. Itulah. Terima kasih Cik Fauzi.
Tapi itulah nak cakap kan, ini bukan apa setakat pasukan projek je. Semualah yang menggunakan sistem ni dulu pun kita ada banyak buat testing lah, macam-macam lah. Jadi itulah satu milestone yang sangat penting lah, satu milestone yang besar lah untuk kita dalam pelaksanaan CJ Phytosanitasi ni. Terima kasih Encik Fauzi. Tim IT PBQ Sabah. Ada soalan lain? Saya nampak tim IT PBQ Sabah kat tangan. Okay dah, tertekan dulu. Oh, tertekan. Okey. Okey, soalan lain? So, Cik Iman, Ya, Encik Arif. boleh dengar? Boleh. Untuk saya nak tanya, untuk kita punya aktiviti testing ni, live testing ni kan, kita ada keperluan untuk kita nak scan ke, nak simpan maklumat-maklumat CJ hard copy tu? Oh, tak perlu. Tak perlu Saya rasa tak perlu. Jadi banyak kerja pula kita kan. Jadi yang penting sekali ialah kita bandingkan je lah. Maknanya untuk reporting kemudian nanti lepas testing ni mesti kita ada satu untuk kita nak tengok balik apa dapatan yang kita buat sepanjang testing ni kan. Jadi ada apa template reporting yang kita perlu buat ke? Okey, pertama sekali Cik Arif, prosedur masih sama ya Cik Arif. Prosedur pemeriksaan apa semua tu masih lagi sama seperti apa yang Makis laksanakan selama ni lah. Cuma beza dia ialah kita akan gunakan e-Phyto. Mungkin kalau ada pendapat lain boleh bagi tahu jugalah. Pendapat saya begini, untuk testing ni, untuk live test ni, kita tak perlu nak scan. Tapi kalau selama ni Makis ada scan sijil tu, Makis buatlah macam proses yang biasa kan. Tapi untuk tujuan e-Phyto ni tak perlu nak scan sijil tu. Cuma sijil asal tu memang Makis simpan kan. Makis simpan original cert lah, macam proses itu proses biasa. Cuma untuk e-Phyto ni Makis tak perlu scan. Untuk tujuan e-Phyto ni Makis tak perlu scan. Apa yang kita akan tengok nanti ialah berdasarkan approve dan rejection lah. Kalau ada rejection, apa sebab rejection, apa sebab approve. Kalau selain daripada kita akan tengok daripada segitu. Selain daripada tu, kalau katalah sepanjang testing ni Makis dapati ada perbezaan antara CJ Phytosanitasi fizikal dan juga CJ Phytosanitasi e-Phyto, ini yang pihak di pintu masuk kena buat laporan melalui yang tadi tu, K-line tu. Itu cakaplah ini baru kena scan. Sijil ni kita terima tapi data dia berbeza dengan e-Phyto. Berbeza dengan data yang terdapat pada e-cert. Ini mungkin pihak di pintu masuk boleh scan dan juga email kepada K-line lah untuk kita tahu apa punca je nanti kita siasat lah kenapa ada perbezaan tu. Itu je lah kalau saya pendapat saya begitu, dan memang kita setakat ni kita buat begitulah, tak perlulah setiap kali nak kena scan. Cuma kalau ada isu barulah kita scan CJ Phytosanitasi tu. Kalau pihak DNT nak ada lain tambahan ke? Okey. Itulah saya untuk live testing ni tak perlu. Sekejap, Cik Iman. So, untuk di pintu masuk tu, bila nak approve ataupun reject tu, dia boleh masuk nombor permit kat situ. Tapi dia tak mandatory. Macam kes untuk Makis kan, bolehlah masukkan, tengok kalau yang shipment yang ada Phyto dari US tu, kalau dia ada permit, boleh masukkan nombor permit dia, permit Malaysia lah. Kalau dia ada, kalau tak ada permit, let's say katakan ada ECJ 3P kan, E3P tu, COC lah, boleh juga masukkan nombor tu juga. So yang ni dia tak compulsory, tapi dia akan membantu dari segi dengan permit mana ataupun COC mana. So digalakkanlah untuk masukkan nombor-nombor berkaitan tu lah, nombor permit ataupun ni
Ataupun paling tidak boleh masukkan juga nombor custom lah, nombor dokumen custom. Kalau let's say tak ada permit atau apa tu kan. So at least benda tu senang lah untuk kemudian nanti, sebab benda tu akan disimpan data tu. Itu je lah. Okay, terima kasih Cik Rizwan. Saya jelas lah pihak di pintu masuk. Maknanya kalau ada nombor import permit boleh masukkan nombor import permit, kalau ada nombor dokumen lain. Cuma tak perlulah scan setiap dokumen tu. Kita tak ada pun dalam insert tu untuk upload apa-apa. Okey, ada soalan lain? Cik Herman minta maaf. Saya ada lagi satu soalan. Kalau macam ada report makmal, masih lagi perlu di-attach seperti biasa ataupun tak perlulah Cik Herman? Okey, kalau keperluan negara tu memerlukan laporan makmal boleh hantar. Kalau keperluan negara tu tak, kalau katalah negara tu tak memerlukan laporan makmal, tak perlu hantarlah. Ini untuk tujuan e-FITO. Tapi kalau macam selama ni yang Penang ada attach kan tu kan, saya pun tak dapat nak betulkan lagi sistem tu sebab kita tak buat. Tapi dalam perhatian lah yang Puan kata tak boleh nak upload di laporan pemeriksa tu. Cuma bila kita ada satu lagi exercise untuk buat enhancement lagi untuk MyFITO tu, nanti kita akan buat masa tu lah. Tapi untuk menjawab soalan ni, kalau kalau Puan kata nak hantar laporan makmal, kalau keperluan negara pengimport tu perlukan laporan makmal, kita boleh hantar macam tadi. Checkbox tu tandakan, lepas tu kita send. Luluskan dia akan automatic send lah. Tapi kalau tak perlu, negara sana tak mensyaratkan ada laporan makmal, tak perlulah hantar. Boleh Puan? Terima kasih. Sama. Okey, tak ada soalan apa-apa? Sekarang pun dah 11.30. Oh, Cik Din ada hari ni. Saya tadi tak nampak Cik Din. Okey, cuma satu lah. Dari tadi lah. Saya pakai handphone. Cuma tu dah dari segi makis nanti, bila kita dah buka live, ada kemungkinan kat negara lain akan hantar kat kita kan, dia insert tu. Okey. Tu mungkin makis masa dia tengok dia akan nampak set daripada negara lain juga kan. Mesti dia akan nampak lah. Tu mana untuk makluman makis lah. Nanti dia tak switching US, dia akan dia jumpa nanti. Dia mungkin ada set negara lain yang ada send kat kita kan. Betul. Betul Cik Din. Tapi itulah yang tu saya nak tunjuk selepas ni. Saya nak lajak sikit sampai pukul 12 lah. Saya minta masa tuan-tuan sikit sampai pukul 12 saya nak tunjukkan sistem. Cuma saya nak tanya Makis je. Dari segi prosedur sekarang untuk pelepasan, ejen akan pergi kepada Makis saja kan? Dia tak ada pergi custom kan untuk yang berkaitan barang pertanian? Dia akan pergi cek kita kan kat Makis dulu kan? Cik Arif? Dia akan pergi kat custom juga, tapi dekat masuk Makis sebagai OGA, maknanya mana-mana barang yang sangkut dia punya dia punya kod tu, access code dia sangkut dengan Makis, pengimport ataupun holding agent ni dia perlu declare dekat Makis untuk pelepasan tu lah. Okey, cuma custom je tak tengok apa itu semua kan? Makis je yang akan check segi itu semua kan? Itu kebiasaan je tu lah, tapi bergantung juga kepada pegawai custom yang bertugas tu lah. Sebab dia pun ada kuasa juga. So sekarang ni sistem ni Makis je akan tengok kan? Mana Makis kena release ke OJA dulu kan, baru custom release kan? Betul. Dia patutnya dia pergi ke Makis sajalah kan? Okey. Terima kasih Cik Din. Saya ambil masa sikit sampai pukul 12. Saya nak tunjuk benda sistem-sistem yang ada supaya tuan-tuan mendapat gambaran lah apa yang kita buat ni. Okay, pertama sekali saya nak tunjuk yang paling penting sekali. Bukanlah paling penting, tapi ni saya rasa tuan-tuan tak ada akses yang ni. Saya rasa tuan-tuan tak perlu buat akses yang ni. Cuma nak cakap sikit pasal yang Cik Din cakap tadi tu. Bila kita buka sistem ni, kita akan terima semua negara. Sebagai contoh, okey, ini ialah contoh kita akan tengok incoming envelopes.
Untuk incoming envelopes, kalau tuan-tuan tengok, dia akan keluarkan data yang macam ni. Nampak tak? Ni. Apalah. Tapi kalau tuan-tuan tengok, banyak yang fail delivery je. Fail delivery. Tuan-tuan nampak ke atau kecil sangat? Okay, dia ada hub tracking info ni, dia tulis kat sini fail delivery. Kenapa fail delivery? Sebab kita MPO Malaysia tak terima lagi. Kita tak set sistem ni supaya menerima sijil-sijil ni. Tapi nak cakap kat tuan-tuan, yang dah hantar kat kita, saya cuba tengok yang fail delivered je dan kita akan tengok entity dia. Kalau tuan-tuan tengok kan, negara-negara ni dah hantar dah pun kat kita. Sebagai contoh yang paling banyak hantar Argentina. Daripada tak tahu lah, daripada tahun lepas lagi, tahun-tahun sebelum ni dia dah hantar dah. Tapi semua tak terima. Sebab kita tak set kita punya sebagai, kita tak set, kita terima lagi lah. Tapi lepas ni, bila kita dah buka sistem ni, kita dah kata Malaysia is ready, Malaysia akan terima dan hantar CJ Phytosanitary E-Phyto, ini semua akan masuk. Argentina akan masuk, Mexico akan masuk, Ivory Coast, semua yang tadilah. Banyak ni. Kan? Sri Lanka, semua ini akan masuk. Cuma itulah, kita kena semak balik sebab ada setengah-setengah negara yang telah maklumkan kepada kita. Saya tak, kalau tak salah saya, Makis bagi tahu saya itu ada 11 sebuah negara yang kata kita boleh terima E-Phyto dan sebagainya, tapi itu E-Phyto melalui sistem dia. Tapi kalau melalui sistem yang kita ni, kita baru start dengan US. Tapi selepas ni akan masuk semualah, tapi bukan makna kita akan terima lah. Kita akan buat pengumuman selepas ni ke di Peringkat Antarabangsa, kita akan buat pengumuman yang kita sedang menjalankan live test dan kita belum terima lagi lah. Kita belum terima lagi E-Phyto daripada semua negara. Itu kita belum ready lagi. Lain daripada tu saya nak tunjuk, saya ingat kalau MyPhyto, saya ingat saya cadang nak tunjuk MyPhyto tadi, tapi rasanya macam dah okey lah kot, dah faham lah tadi apa yang saya cuba terangkan. Lepas tu saya nak tunjuk eCert juga. eCert pun itu hari Dagang Net dah bagi penerangan panjang lebar, saya rasa pun tak ada masalah juga. Tapi tak apalah, sambil lalu saya tunjukkan kepada semua orang, inilah rupa eCert. Tapi untuk saya ada ni je lah, Phytosanitary Certificate, Phytosanitary, sebab saya daripada DOA, saya cuma terlibat dengan 2 dokumen ni. Tapi untuk Makis, dia akan terlibat lebih banyak lah, dia akan lebih banyak list kat sini kan. Tapi untuk jabatan, ini dia. Cuma sekarang ni saya tahu kita di Pejabat Pengeluar tak ramai yang ada akses untuk sistem ni. Selepas ni saya akan createkan ID untuk tuan-tuan berdasarkan pengguna MyPhyto lah. Jadi tuan-tuan nanti bolehlah, bila saya dah bagi akses nanti, tuan-tuan boleh masuk kat sini, tuan-tuan boleh buat reporting kan, laporan-laporan, tuan-tuan boleh buat ni boleh tengok status report dan sebagainya. Ni nanti tuan-tuan boleh ni lah, explore sendiri lah tuan-tuan. Saya rasa itu je lah kot. Daripada saya, itu je saya plan nak tunjuk. Jadi saya stop kat situ. Okey lah. Saya itu saja yang saya nak sharekan. Apa yang saya nak sampaikan, saya buat rumusan sekali lagi. Pertama sekali, kita ni tengah yang utama sekali, kita dah pindah daripada staging kepada production. Ini memang kita nak buat betul-betul lah. Ini bukan cubaan lagi, ini memang live test. Apa yang kita nak buat live test sekarang ni ialah dengan US dulu.
selepas ni kita akan start perbincangan dengan negara-negara lain, Sasana, Safari, negara-negara yang dah ni kan, dah ready, South Africa, Cote d'Ivoire, banyaklah negara lain. Nanti itulah. Jadi untuk tujuan tu, saya balik kepada perbincangan tadi. Saya rasa selepas ni saya akan minta maklumat daripada DOA Sabah, DOA Sarawak, pegawai-pegawai yang terlibat di pejabat pengeluar. Saya akan kalau tuan-tuan di Sabah dan Sarawak setujulah, saya rasa ni penting lah. Sebab selama ni kami ada grup di Semenanjung saja. Sebab kita dah expandkan penggunaan MyFaito ni, saya nak expandkan juga grup ni ke Sabah dan Sarawak. Mungkin saya akan minta maklumat-maklumat daripada DOA Sabah dan Sarawak untuk saya createkan, masukkan dalam grup tu. Dan untuk Makis ni saya tinggalkan kepada pihak Makis lah. Kalau perlukan bantuan DOA untuk buat satu platform ke, ataupun Makis memang dah sedia ada platform, nak masukkan kami di grup tuan untuk terlibat sama untuk menyampaikan maklumat, boleh buat begitu juga. Apa-apa pun, saya dah tinggalkan nombor saya dah tinggalkan kontak nombor saya. Kalau apa-apa soalan ataupun apa-apa isu yang berkaitan dengan eFaito, CJ Faito Sanitisasi, boleh kontak saya akan bantulah. Dan akhir sekali, saya mohon kerjasama tuan-tuan, kita mainkan peranan kita sesama untuk pastikan pelaksanaan eFaito kita ni berjaya dan kita dapat menyediakan perkhidmatan terbaik lah kepada pelanggan kita daripada segi kemudahan perdagangan ni, trade facilitation kan. Dan saya nak ambil peluang juga ni untuk ucapkan terima kasih lah ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah sama-sama lah membantu untuk kita laksanakan projek ni. Dan kalau tak ada apa-apa soalan, saya ingat saya nak berhenti. Tapi kalau pihak Makis ke atau daripada sesiapa lah, Encik Din ke atau sesiapa yang ada apa-apa nak sampaikan, Makis ke apa ke, DOA Sabah, DOA Sarawak, sila kalau ada apa-apa nak disampaikan. Cik Man daripada Makis, saya ambil kesempatan ni lah untuk nak maklumkan kepada pegawai Makis yang turut serta dalam ni, untuk ID e-cert tu, kita mungkin akan pakai ID yang sama dengan e-permit lah. Mungkin kita akan tambah rules bagi pegawai-pegawai dekat pintu masuk, dan setengah ni pun dah ada rules tu. Jadi untuk pelarasan ID tu nanti saya akan maklum kemudian melalui email. Baik, terima kasih Encik Arif. Yang lain, DOA Sabah atau DOA Sabah tadi dah, atau nak cakap lagi pun okey, DOA Sarawak, DNT ke siapa ke? Saya di sini ya, Encik Herman. Puan Asman. Mewakili Jabatan Belanjaan Sarawak. Jadi kita nak ucapkan berbanyak terima kasih lah kerana melibatkan kami bersama-sama dalam eFaito ini. Dan kami berharap besarlah agar kita dapat juga extendkan this kind of system kepada, sebab kita banyak ekspor ke Brunei, dan dalam perbincangan kita bersama-sama dengan kerajaan Brunei, kita memang berharaplah agar kita dapat laksanakan bersama-sama ni dalam Asian Window tadi. Dan juga baru-baru ini dalam perbincangan di antara kerajaan Indonesia dan Filipina, dalam BIM Niaga, kita ada BIM Niaga, dan kita juga jangka bahawa sistem sebegini akan diguna pakai lah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak Encik Herman. Terima kasih juga Puan Asma kerana banyak membantulah dalam pelaksanaan projek ni. Daripada MyFaito sampailah sekarang. Terima kasih banyak Puan Asma. Ya Puan Asma, ambil maklum berkaitan dengan ni, Indonesia, Philippines, Brunei, tapi ni lebih kepada platform yang kita akan gunakan, Asia Single Window tu. Mungkin tapi bergantunglah kalau kata sebab sekarang kita pun nak mula discussion dengan Singapura. Singapura kata dia tanya kita prefer nak connect guna IPPC Hub ke atau buat Asia Single Window.
katalah negara Singapura kata nak connect dengan IPPC pun, kita pun mungkin boleh pertimbangkan. Sama juga kalau Brunei ni dengan Sarawak ada banyak buka ruang kepada perbincangan lah dengan semua negara. Kita pun nak cepat peralihan daripada physical cert kepada e-FITO ni. Terima kasih sekali lagi DOE Sarawak, Puan Hasmah. Lain daripada tu, ENT atau pejabat pengeluar yang lain? Okey, kalau tak ada, saya rasa tak ada lah. Mesej pun tak ada, semua tak ada. Okey, kalau tak ada, saya sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasihlah atas kerjasama tuan-tuan, pelibatan tuan-tuan dalam pelaksanaan projek ni, dan saya sangat berharaplah kita dapat laksanakan projek ini dengan sebaik mungkin. Dan sekali lagi saya macam mana saya nak share saya punya slide ni. Tak apalah, nanti saya ada email tuan-tuan daripada record meeting ni. Nanti saya sharekan saya sharekan slide ni. Dan sekali lagi, kalau tuan-tuan ada apa-apa isu, ada apa-apa pertanyaan ataupun selepas ni ada terfikir apa-apa, kontak je saya boleh dihubungi melalui WhatsApp, email, telefon dan seterusnya. Dan yang paling penting sekali, kita nak pastikan projek ni berjaya lah. Macam saya tunjuk tadi kan, dah lebih kurang 12 tahun lah kita nak laksanakan projek ni. Jadi betul-betul lah mengharapkan benda ni dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Okey, saya berhenti di sini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Din, Cik Rahim, daripada BNT, daripada Sabah, daripada Sarawak, kerana dapat meluangkan masa pada hari ini. Kita jumpa lagi lain kali. Akan ada banyak lagi sesi-sesi macam ni. Terutama kita akan libatkan pula dengan pelanggan-pelanggan kita. Hari ini pegawai-pegawai aja. Lepas ni mungkin kita akan masukkan sekali jemput pelanggan-pelanggan untuk kita terangkan berkaitan dengan projek ni. Jadi masih lagi kita akan jumpa lagi, masih lagi kita akan ada banyak kerja lagi. Dan sampai kita jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi lagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Sama, terima kasih. Terima kasih.